Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati kepada kedua-dua panel kita pada petang ni, dan kepada semua peserta Google Meet untuk chat about Islam siri ketiga. Kita akan membincangkan tentang kesihatan mental semasa pandemik COVID-19 menurut perspektif Islam. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Hizam untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini. Kami bertemu pada petang ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis program kami pada petang ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya dan jalali wal ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pada petang ini sekali lagi saya menyatakan IDIP KL akan membincangkan chat about Islam siri ketiga mengenai kesihatan mental semasa pandemik COVID-19 menurut perspektif Islam. Okey, sebelum saya memperkenalkan panel pakar-pakar panel kita pada petang ni, kita ada dua panel. Saya juga nak memperkenalkan apa IDIP KL itu sendiri Perkim ini ditubuhkan pada tahun 1960-an dengan menjadikan pendidikan sebagai asas utama penubuhan. Bermula daripada itu, Perkim meluaskan skop pendidikan tersebut dengan menubuhkan International Institute Perkim Kuala Lumpur iaitu IDIP KL dalam usaha untuk meneruskan misi menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat. Dalam usaha untuk merealisasikan misi ini, Perkim menyediakan pendidikan daripada awal kanak-kanak, program-program tajaan, pusat pembelajaran untuk kanak-kanak dan juga pelarian, juga pusat latihan dan pemahaman Islam untuk golongan dewasa dan juga kanak-kanak. IDIP KL merupakan pusat pengkayaan Islam untuk para profesional berpaksikan slogan intelek dan sahsiah mulia. Misi kami adalah untuk memperkaya intelek dan menanamkannya sikap dan sahsiah yang mulia kepada para profesional berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam menghadapi cabaran dan krisis kontemporari pada masa ini, IDIP KL akan menggunakan pendekatan intelektual dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan keuangan, perniagaan serta dalam bidang sosial seperti memberdayakan wanita, pemeliharaan persekitaran, pembangunan komuniti. Metodologi yang digunakan pakai adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang pastinya akan meningkatkan keharmonian dalam masyarakat. Itulah sedikit sebanyak tentang IDIP KL itu sendiri. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan panel kita pada petang ini. Kita ada dua orang panel. Okey, saya perkenalkan panel yang pertama. Yang berbahagia
Profesor Madya Dr. Salasiah binti Hanim Hamjah. Saya baik dengan Profesor Madya Dr. Sal ni. Dr. Sal boleh panggil Dr. Sal Ya, boleh. Tak ada Okey. masalah tu. Bidang kepakaran Dr. Sal ni dakwah dan kaunseling Islam dalam pendidikan. Beliau merupakan ijazah sarjana muda Usuluddin first class honours daripada Universiti Malaya pada tahun 1994 dan menduduki ijazah sarjana Usuluddin juga di Universiti Malaya pada tahun 1998 dan pemegang PhD dakwah dan kaunseling di Universiti Sains Malaysia pada 2008 dan beliau juga ada diploma pasca siswazah psikologi kaunseling Jabatan Psikologi dan Pembangunan Manusia Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Beliau merupakan kaunselor berdaftar dan perakuan amalan Lembaga Kaunselor Malaysia sejak tahun 2007. Beliau juga merupakan Presiden Persatuan Kaunseling Syari'i Malaysia, Exco Penerbitan Paksi, Ahli International Association of Counselling, Ahli International Counselling Association of Malaysia, PERKAMA International, serta Exco Persatuan Wanita UKM, Suk Manita dan Ahli Persatuan Kebajikan Kaki Tangan Akademik PKAUKM. Khidmat masyarakat beliau adalah pengurusi Lembaga Pelawat Rumah Pelindungan Wanita Baitul Ihsan Ar-Riqab Maiz sejak 2018 sehingga 2020 sehingga sekarang. Naib Presiden Persatuan Kaunseling Syari'i Malaysia, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengajian Islam UKM 2004 sehingga 2019, penceramah motivator di pelbagai agensi seperti ILIM, JAKIM, PDRM, Majlis Agama Islam Negeri dan pelbagai jabatan lagi. Seterusnya, anugerah yang pernah diterima oleh beliau menerima anugerah khas Tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Selangor 2004 bagi kategori Sayyidatina Khadijah, anugerah pengajar cemerlang kategori pengajar cemerlang muda, gugusan sastra dan sains sosial Bitara UKM, anugerah pengajar cemerlang FPI 2011, 2012 dan 2014. Banyak ni anugerah Dr. Sal ni. 2 kali penerima anugerah perkhidmatan cemerlang UKM 2010 dan 2019. Tahniah Dr. Sal, semoga menjadi motivasi kepada peserta kita pada petang ini di atas kecemerlangan yang diperolehi oleh Dr. Sal. Dan itu panel yang pertama kita. Seterusnya kita memperkenalkan panel yang kedua. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Suzaili Wahab, merupakan seorang pensyarah dan pakar perunding psikiatri di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menerima ijazah Doktor Perubatan dan Doktor Psikiatri dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Suzaili juga merupakan ahli Majlis Persatuan Perubatan Ketagihan Malaysia AMAM sejak tahun 2016 hingga kini. Beliau mempunyai minat yang mendalam dan banyak membuat kajian dalam isu perlakuan berisiko tinggi dalam kalangan belia yang merangkumi isu penderaan seksual, penyalahgunaan dadah, kehamilan remaja dan ancaman kesihatan cyber. Rupanya kesihatan cyber juga mempunyai ancaman ya. Beliau juga mengetuai beberapa penyelidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, antaranya seperti kajian penyakit bipolar dan kemurungan serta kajian intervensi penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Dr. Suzaili menghasilkan banyak penulisan dalam bentuk bahan bacaan ilmiah yang merangkumi buku dan artikel yang diterbitkan di dalam dan luar negara. Beliau juga bergiat aktif dalam memberikan perkongsian mengenai isu-isu berkenaan kesihatan mental dan tingkah laku berisiko tinggi dalam kalangan masyarakat terutamanya warga belia melalui seminar-seminar kebangsaan dan media massa. Saya kira banyak lagi ya pencapaian yang Profesor Madya Dr. Suzaili telah pun perolehi. Tapi dia bagi CV kat saya sikit je. Mungkin dia tak nak kot buang masa saya hari ni, buang masa kita semua petang baca ni. Tapi saya percaya dan yakin panel-panel yang Edit KL jemput khas pada petang ini adalah akan memenuhi apa jua persoalan di pemikiran kita bagi membincangkan kesihatan mental semasa pandemik COVID-19 menurut perspektif Islam. Okey, insya-Allah kita akan buat style forum untuk memastikan semua orang tak tidur dan mendengar apa jua
perbincangan yang kita bincangkan petang ini. Jadi untuk sesi yang pertama, sebab saya melihat kepada soalan yang diberikan ni, saya kira dia sesuai untuk diberikan kepada panel yang kedua. Okey, mungkin Prof Dr. Suzaili boleh menjawab kot persoalan ni. Apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental? Adakah ianya sama dengan penyakit mental? Apakah simptom mereka yang mengidap masalah kesihatan mental ini? Adakah ia boleh disembuhkan? Okey, dipersilakan Dr. Suzaili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Yang pertama saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak pengetahuan atau pengalaman saya dalam kesihatan mental ni. Jadi berbalik pada soalan yang pertama tadi, apa yang dimaksudkan dengan kesihatan mental? Sama ada dia sama dengan penyakit mental. Okey. Jadi kalau kita tengok sebenarnya dua benda atau perkara itu adalah berbeza. Satu tentang kesihatan, satu tentang penyakit. Kalau kita kata kesihatan mental ni, dia sebenarnya adalah situasi apabila individu itu dia boleh melakukan beberapa potensi, ya. Potensi dia contoh dia boleh coping atau bertindak balas, ya. Kalau ada stres dalam hidup dia, kemudian dia boleh bekerja dengan baik, boleh bekerja dengan produktif, dan sambil itu pun dia boleh menjadi penyumbang kepada masyarakat. Okey, kalau kita kata kesihatan mental pun sebenarnya kita akan menyentuh tentang cara seseorang itu berfikir, ya, cara seseorang itu membuat atau melakukan sesuatu dengan macam mana cara dia bertindak. Kalau ada masalah, apa yang dia buat? Kalau dia nak berinteraksi dengan orang lain, apakah cara yang ditunjukkannya? Itu adalah kesihatan mental. Tapi kena ingat kesihatan mental ni sebenarnya ada banyak faktor lah yang boleh mempengaruhi dia, ya. Contohnya macam mana didikan dia, ya, dan macam mana tahap pendidikan, pengaruh persekitaran, ya, apakah yang dia ada dari segi keistimewaan, kesihatan fizikal dia, banyaklah perkara lain yang akan mempengaruhi kesihatan mental. Dan perlu juga kita ingat kesihatan mental ni sebenarnya dia berkait rapat dengan kekuatan fizikal, ya, dengan kualiti hidup kita. Kalau misalnya kesihatan mental tu tidak terjaga ataupun menjadi ada masalah pada kesihatan mental, semua yang lain pun akan terjejas. Ini mungkin kita boleh kupas sedikit macam mana kita tengok kalau orang tu ada sakit tidak sihat dari segi mental dia, maka akan timbullah tak boleh nak kerja, ya, dan tidak boleh menghasilkan produktiviti sebagaimana yang dikehendaki. Okey, kalau kita kata tentang penyakit mental ataupun penyakit psikiatri, nama lain dia penyakit psikiatri, dia sebenarnya adalah satu penyakit yang akan menyebabkan gangguan kepada fungsi brain atau otak, ya. Jadi apabila ada gangguan pada fungsi otak tu, dia akan menyebabkan berlakunya perubahan. Perubahan kepada apa? Perubahan kepada macam mana orang tu berfikir, ya. Macam mana perasaan dia, emosi dia, dan macam mana tingkah laku dia. Jadi semua ini akan menyebabkan gangguan ataupun masalah kepada perjalanan aktiviti dia. Jadi memang betul lah kita kata kalau sakit apa-apa penyakit psikiatri ni, dia boleh juga efek kehidupan seseorang itu dengan banyak, ya. Okey, kalau kita sebut lagi tentang penyakit psikiatri, apa dia, simptom dia bagaimana? Simptom tu sebenarnya dia berbeza dari segi jenis penyakit itu sendirilah. Kami dalam pakar yang psikiatri contohnya ataupun psikologis banyak menggunakan classification di dalam DSM-5. Kalau nak tengok kat situ ada lebih kurang 22 ataupun 21 jenis masalah psikiatri. Itu baru dia punya punca lah, bawah setiap satu tu ada lagi simptom yang berbeza. Jadi semua penyakit ini akan dibezakan mengikut apakah simptom yang dia ada, apakah duration ataupun tempoh masa berlakunya penyakit tersebut, dan bagaimanakah fungsi seseorang itu dalam menjalankan aktiviti hariannya. Tapi apa yang kita kena ingat, kalau ada rawatan ataupun diagnosis yang awal, kebiasaannya boleh recover. Ada orang tanya boleh ke sembuh. Okey, nak mencapai kesembuhan tu tidak semestinya lah, ya. Once ada penyakit psikiatri itu, penyakit itu ada. Untuk disamakan tu macam contoh dia samalah seperti macam kalau seorang tu kena sakit
kencing manis ataupun darah tinggi kan, dia masih ada darah tinggi tu walaupun dia perlu makan ubat untuk mendapatkan kestabilan. Jadi sama jugalah macam penyakit psikiatri ni, ada peratus yang boleh sembuh sepenuhnya, ada peratus yang akan sembuh cuma separa, dan ada juga sebahagian kecil tidak akan sembuh. Dia akan ada simptom itu walaupun diberi ubat dan sebagainya. Jadi itu adalah konsep yang saya boleh ketengahkanlah dari segi penyakit psikiatri ataupun kesihatan mental ataupun penyakit penyakit psikiatri. Boleh ke? Okey. Ya, itu jawapan soalan saya yang pertama lah. Okey, terima kasih Prof untuk pusingan yang pertama. Okey, mungkin kita teruskan untuk sesi soalan yang kedua kepada panel yang pertama Dr. Saz. Sejauh manakah pandemik ini memberi kesan kepada kesihatan mental rakyat Malaysia? Adakah terdapat sebarang peningkatan yang menunjukkan perbezaan sebelum dan selepas berlakunya pandemik? Apakah golongan berkesan dengan situasi ini dari segi profesion, umur, gender dan lain-lain? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada IDIP IDIP KL Perkim atas jemputan ini. Yang saya muliakan rakan panel saya Profesor Madya Dr. Suzaili Wahab. Sebenarnya saya pun tak berapa kenal dengan Dr. Suzaili, tapi sudah dibentangkan dia punya biodata. Sebenarnya kami ada sama-sama dalam satu projek projek tentang kesihatan mental, yang projek itu kita dapat daripada JAKIM, diketuai oleh Profesor Dr. Zainab Ismail. Di situlah mulanya titik perkenalan saya dengan Dr. Suzaili yang comel ni. Okey. Juga terima kasih kepada moderator kita Dr. Suariza yang juga saya kasihi, saya kenali kerana projek yang lain Dr. Su. Kita bertemu dalam projek pembangunan, pelan pembangunan wanita mu'alaf Perkim. Juga projek ini diketuai oleh Dr. Rosmawati. Dan Alhamdulillah rupanya pertemuan-pertemuan kita dalam ruang-ruang research itu memberi peluang kita juga untuk terus berkecimpung dalam medan dakwah yang kita lakukan pada petang ini. Dr. Su sihat Dr. Su? Okey, tajuk yang diberikan kepada saya tu panjang juga banyak juga isu yang nak dikupas, tapi saya cuba dulu. Pertama sekali kita tengok statistik COVID statistik COVID di Malaysia, sebab kita sekarang ni tentang kesihatan mental dan bagaimana mendepani isu pandemik COVID. Ini adalah yang saya ambil pada 14 Disember dan saya tengok tadi yang terbaru pada semalam 16 dan 12 dia dah naik daripada mangsa kematian 419, pada semalam dia menjadi 429. Yang maknanya dalam 2 hari tambah 10 orang. Kalau kita tengok purata jumlah kes keseluruhan pun kita dah 80,000 terlibat. So ini adalah satu isu yang agak membimbangkan kita juga. Kalau kita tengok ini isu-isu yang kita perlu tahu jugalah peningkatan, tapi kita jangan lupa bahawa kesembuhan tu juga ada ramai juga yang telah sembuh 70,000 lebih, dan hari ini mungkin dah sampai kepada 75,000 orang telah pulih. Okey, kita balik pada slide seterusnya. Slide seterusnya kita tengokkan di China. 35% melaporkan berlaku gejala tekanan psikologi atau berlaku masalah kesihatan mental. Kat Amerika Syarikat kita kata sebuah negara yang maju 45% mengalami masalah kesihatan mental. Apabila mereka menghadapi masalah kesihatan mental, kita tengok apa kesan yang berlaku kepada mereka. Kita tengok semasa pandemik COVID, masalah kesunyian. Saya pun baru-baru ni, bukan baru jugalah, aku tak selesai bulan April, ada seorang yang meninggal dunia seorang-seorang di rumah ni. Jadi seorang guru, orang tak perasan tak, sebab cikgu kan tak pergi sekolah kan, jadi dia duduk seorang-seorang kat rumah dia. Lepas tu jiran ada macam ada bau bau tak sedap, dan diorang siasat rupanya dia meninggal keseorangan. Dia maksudnya masa hari tu masa bulan 3 tu kan yang kita langsung tak boleh keluar. Jadi pada ketika itu dia meninggal keseorangan. Jadi banyak juga isu-isu kesunyian bagi orang yang mungkin tidak berkahwin, yang tidak ada anak.
Ada rakan saya juga ya, dia kesunyian, dia rasa nak balik, dia tak kahwin lagi, dia duduk rumah sewa seorang-seorang, dia rasa sunyi, lepas tu dia meluahkan perasaan dia dekat Facebook. Dia kata dia nak balik kampung tapi tak boleh sebabnya hanya dari kejauhan sahaja. Padahal kalau tak, dia kata setiap minggu dia balik daripada Kuala Lumpur ke Kelantan. Tapi sebab ini isu-isu yang berlaku ya kalau di Malaysia, keresahan melampau pun ada ya. Ketakutan terhadap risiko jangkitan. Saya ingat lagi masa awal-awal kita PKP dulu, masa tu semua orang ketakutan ya, sampai orang nak pergi ke kedai pun orang takut nak jumpa orang macam takut sampai barang-barang yang kita beli dekat shopping mall tu pun semua kita basuh, kita cuci kan. Sebab kita semua takut, ketakutan terhadap risiko jangkitan. Lepas tu kita pun berlaku kemurungan ya. Ada juga orang yang menghadapi kemurungan sebab ya macam kita akan bincang nanti tentang isu orang yang dibuang pekerjaan ya, tak ada kerja. Lepas tu dia menghadapi kesedihan, dia tak tahu macam mana nak macam yang Dr. Sally sebut tadi, coping mechanism tu tak ada. Dia tak tahu macam mana nak selesaikan masalah. Ada juga ya masa PKP hari tu dan mungkin ada juga sampai sekarang mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur ni tak terlampau banyak fikir kan. Terlalu banyak mungkin kerja-kerja, mungkin ada yang stres buat kerja secara online ataupun mungkin peran lainnya kita mungkin juga menghadapi situasi kepenatan ya. Jadi ada juga yang membawa kepada kesan sekunder ya apabila berlaku masalah psikologi ni seperti bunuh diri, keganasan rumah tangga tu pun banyak berlaku. Ini saya sebagai kaunselor juga memang banyak ya, banyak kes-kes yang melibatkan keganasan rumah tangga sebab dia duduk kat rumah ya, dah tak boleh nak keluar, jadi menghadap muka suami, menghadap muka isteri, jadi banyak isu-isu kecil-kecil pun kadang-kadang menjadi isu besar, masing-masing tak boleh nak bertolak ansur, tak boleh nak bersabar. Itu yang akhirnya berlaku keganasan dan penyalahgunaan dadah ni sebagaimana pakar Dr. Suzaidi sebut tadilah. Okey. So kita tengok kalau kita tengok ya sebenarnya KKM ya ada membuat 11,000 lebih ya panggilan telah diterima dan 50% isu yang dirujuk memerlukan sokongan emosi ya serta kaunseling. Okey, kita boleh tengok next slide sebenarnya, Shazli. Okey. Kat sini kalau ni cubaan membunuh diri, kalau tadi pasti kita akan sebut tentang bunuh diri. Sebenarnya telah ada 465 kes bunuh diri. Cubaan bunuh diri. Kalau kita tengok macam dekat-dekat nak sama je dengan kematian sebab COVID kan, 400 lebih. Jadi KKM memang melancarkan talian sokongan psikososial ya dengan kerjasama Mercy Malaysia, JAKIM, kita ada KSK Care. Saya pun memberikan khidmat bantuan kaunseling lah dekat KSK Care ni. Itu juga dengan Kementerian Pembangunan Wanita, mungkin Dr. Suzaidi lebih arif lah tentang perkara ini. Ini yang KKM try usaha ya untuk membantu rakyat Malaysia di manakah mereka boleh dapatkan talian sokongan ya. Ini sangat baguslah apa yang diusahakan ini sebab kita tahu bahawa rakyat Malaysia ni akan menghadapi pelbagai masalah semasa COVID. Okey, next slide. Tengok pula. So antara isu utama yang dirujuk dalam talian tadi tu sebanyak 11,000 talian telah talian panggilan diterima. Isu utama yang dibincangkan ialah masalah tekanan. Yang kedua ialah anxiety ataupun kebimbangan. Yang ketiga hopeless ataupun putus harapan, macam dah tak ada harapan lagi nak hidup kan. Okay, next kita tengok. Okay, tadi Dr. Su ada tanya tentang gender kan ataupun umur. Siapakah yang sebenarnya terlibat dengan isu-isu kesihatan mental ini? So kita tengok kalau dari segi umur, of course lah kalau pandemik COVID, orang yang berusia lah biasanya akan menjadi lebih possibility dia untuk menghadapi kematian itu. Tapi rupanya pecahan mangsa bunuh diri kalau kita tengok kat sini saya tandakan warna merah tu, sebenarnya umur 19 hingga 30 tahun menduduki tempat kedua dan yang paling tinggi umur 31 hingga 45 tahun yang bercuba untuk membunuh diri. So maknanya macam mana tu nak kata ya? Katanya makin dewasa kita makin boleh mengatasi masalah kehidupan kita, tapi makin dewasa 31 hingga 45 makin ramai pula yang nak membunuh diri. Itu satu persoalan jugalah yang kita perlu fikirkan. So dah tengok next slide. Golongan yang terkesan dalam situasi ini, apakah profession, apakah umur, apakah gender dan sebagainya. Kita tengok profession yang terjejas memang melibatkan industri pelacuran. Seperti pekerja hotel. Saya tengok macam baru-baru ni pun saya pergi ke sebuah hotel tu, dia kata dia dah tutup lama ya, dan ramai juga pekerjanya yang telah diberhentikan kerja kerana hotel tak dapat beroperasi. Jadi banyaklah pekerja hotel, pekerja chalet kan yang tidak ada pekerjaan.
Lepas tu industri penerbangan seperti pilot, pramugara dan kita pun ada dengar, kita ada tengok sana sini, ada juga pramugara ataupun pilot yang menjual popcorn di tepi jalan, kan itu bukan satu kerja yang hina, itu mencari rezeki, itu usaha. Kita tidak perlu memandang rendah, tapi kita perlu memandang tinggi kepada mereka kerana mereka berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka. Kemudian kita tengok juga perniagaan kecil-kecilan, kita tengok kat pasar malam. Dulu kita pergi pasar malam, sekarang tak ada pasar malam. Tapi bagus juga, macam kat taman saya hari tu ada seorang insan ni, dia bantu orang yang menjual di pasar malam. Dia jual jagung tau. Lepas tu dia kata tak ada orang yang nak beli jagung dia, jadi seorang jiran kat tempat saya ni dia bantu. So dia tolong promotekan. Alhamdulillah jagung tu dia jual dengan lajunya. Kita duduk rumah masa tu kan, nak masak macam-macam jagung ni kita boleh buat. So satu lagi Grab pun sebab orang tak keluar, orang duduk rumah saja, jadi tidak memerlukan perkhidmatan itu. Jadi disebabkan itu ramailah profession ini tukar profession. Mereka apabila ada yang jadi buat foodpanda sebab makanan ni adalah keperluan asasi. Kalau kita tengok masa pandemik COVID pun kita orang perempuan lah, saya pun kadang-kadang ya Allah Dr. Su kan masak je kat rumah, tak tahu nak masak apa. Tapi bila ada pula perkhidmatan runner boleh hantar, boleh order makan, Masya Allah kita rasa banyak beban kita telah dibantu. So kita tengok ramailah orang yang terlibat dengan pos laju, G-Guide, runner. Satu lagi, ni perempuan suka ni, perniagaan online, Shopee, Lazada. Ini memang laju sampai kita tahu masa hari tu raya kan. Barang-barang daripada Shopee, daripada Lazada tak dapat dipost sebabkan terlalu banyak permintaan sampai ada juga kawan saya kan, dia baju dia hilang semasa poster, tak sampai kat dia, sampai sudah tak jumpa. Mungkin sebab longgokan yang terlalu banyak itu Jadi saya rasa sikit lagi untuk pusingan pertama ni, kita tengok warga emas dengan kanak-kanak memang risiko tinggi, sebab tu kita tak benarkan orang warga emas dengan kanak-kanak. Dr. Suzairi lebih arif layan ni. Sebenarnya lelaki dengan perempuan siapa yang lebih terkesan dengan COVID? Ini satu penemuan yang saya jumpa. Dr. Su nanti boleh tolong betulkan kalau saya salah Dr. Suzairi. Ni dua-dua Dr. Su dia. Ada susah juga, satu Su Harizal, satu Suzairi. Okey, Dr. Suzairi mungkin boleh betulkan kalau saya salah. Sebenarnya lelaki lebih banyak terdedah kepada penyakit ini sebab dari segi kromosom tu, orang perempuan dia ada 2 kromosom, dia XX kan, kalau lelaki XY. Jadi dia punya daya ketahanan kepada COVID tu lebih kepada perempuan sebab dia ada 2 X, kromosom X. Jadi 2 kali ganda orang perempuan, sebab tu orang perempuan dia lebih secure lah dari segi itu. Ramai yang meninggal pun adalah lelaki. Kita tengok next slide pula. Kenapa orang lelaki tengok ni kenapa orang lelaki lebih mudah dijangkiti? Ni pun ada satu jawapan dia, sebab 43% wanita dia sangat risau dengan COVID ni. Tapi orang lelaki 30% je risau. Ini Dr. Suzairi senyum tu sebab apa? Sebab orang perempuan ni dia kalau ada benda macam dia punya stres dia lebih daripada orang lelaki. Sebab tu dia punya kerisauan orang lelaki tu kurang. Tapi bagus juga bila risau itu tinggi, maka kaedah untuk dia menangani atau menjauhkan diri daripada jangkitan itu lebih tinggi. So secure dia lebih. Lepas tu 75% lelaki meninggal dunia berbanding 25% saja wanita. Kalau kita tengok sebab apa? Kalau kita tengok sebab orang lelaki dia yang hadir ke masjid. Sebab 30% kes kematian sebab COVID adalah disebabkan oleh masjid kat sekitar link. Itu semua lelaki kan, orang perempuan tak pergi masjid. Kemudian lelaki lebih banyak aktiviti kat luar. Ni kita kesian dekat suami kita kan. Mereka keluar bekerja sebab nak menampung pekerjaan. Mereka jugalah yang beli barang semasa pandemik COVID ni, yang membeli barang-barang keperluan rumah. Jadi memang mereka ni sebenarnya kalau ikutkan mereka keluar berjihad keluar macam nak pergi berperang sebenarnya. Dan kalau mereka mati pun mereka mati syahid sebab mereka menjaga keperluan asasi rumah tangga dan keluarga mereka. So lelaki juga ada yang lebih mengalami tekanan disebabkan kena buang kerja. Okay, next slide. Terus saya untuk isinan yang pertama ni, kalau kat Jepun kita tengok ni, individu Jepun memang terkenal lah kan sebab budaya hidup mereka yang banyak mendorong mereka untuk bunuh diri. Kalau kita tengok ni, tengok banding dia dengan COVID dengan bunuh diri, kalau kat Jepun mana jumlahnya lebih ramai? Mati sebab bunuh diri lebih ramai daripada kena korban akibat COVID. Dekat Malaysia pun kita dah dekat-dekat, dah lebih dekat 50% je bunuh diri dengan juga angka kematian COVID. So saya nak highlight kat sini, kesihatan mental itu sebenarnya sangat penting untuk rakyat Malaysia. Kadang-kadang kita sibuk sangat dengan COVID, tapi kita lupa tentang kesejahteraan mental yang perlu kita highlightkan. Okay, terima kasih Dr. Su itu dulu sebab itu pun dah lebih. Nanti kita bagi laluan kepada Dr. Su pula, Dr. Suzairi pula untuk memberikan pandangan seterusnya. Okey.
Dr. Sal di atas penjelasan tadi. Oh, bahaya untuk para lelaki, tapi saya perasan kita petang ni semua dimonopoli oleh 3 wanita ya. Nampaknya kita punya poster pun penuh, muka kita 3 orang tu wanita semua. Okey, untuk panel yang kedua untuk sesi soalan yang kedua, panel kedua, Dr. Suzaili, negara kita telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac 2020 dengan pelbagai sekatan ya. Ada kajian yang menunjukkan majoriti individu akan mula mengalami perubahan pada tahap mental selepas 10 hari dan boleh membawa kepada cabin fever. Bolehkah Prof terangkan sedikit mengenai perkara ini? Okey, terima kasih Puan Pengerusi. Okey, tentang komen tentang Perintah Kawalan Pergerakan, kemudian dengan sekatan MCO ya, dan macam mana ada perubahan kepada tahap mental seseorang itu, sebenarnya ada banyak explanation yang boleh dibuat. Tapi saya nak rujuk kepada istilah cabin fever ni. Cabin fever ni sebenarnya kalau ikutkan, dia bukanlah istilah sebenar dalam terma ataupun bahasa yang dijumpai untuk diagnosis psikiatri, tak ada Tapi sebenarnya dia adalah satu term untuk yang nak memberi penerangan tentang reaksi apabila seseorang itu being isolated lah, dipisahkan daripada dunia luar. Contohnya macam kita lah kena tempoh PKP ni tak digalakkan keluar, so kita panggil itu adalah isolation period Dia bukan satu diagnosis. Jadi mungkin bagi saya, apabila saya tengok simptom tu, dia sebenarnya lebih sesuai dengan kita katakan peringkat adjustment disorder, ataupun ada sedikit simptom-simptom kemurungan dekat sana Contohnya dia akan rasa macam kurang motivasi, lepas tu dia akan rasa kadang-kadang dia selera makan meningkat pun ada yang berkurang pun ada kemudian tidur banyak, rasa macam malas, rasa kurang sabar, letih, itu semua sebenarnya simptom-simptom yang kita boleh kategorikan sebagai adjustment dengan ada simptom kemurungan sikit lah. Secara orang biasa orang normal kita akan bertindak balas dengan apa juga yang berlaku dekat sekitar kita. Jadi sekiranya berlaku macam sesuatu perkara yang mengganggu keseluruhan hidup kita ni, mestilah kita akan terkesan jadi reaksi kita yang normal adalah untuk bertindak balas dengan ada perubahan emosi tadi itulah. Tetapi dia boleh menjadi lebih tak normal lah kalau sekiranya tidak ditangani dan dia berlanjutan untuk satu tempoh yang tertentu. Kita tengok kenapa masa COVID pandemik ni yang menimbulkan rasa takut ataupun resah tu ada beberapa perkara lah. Satu, kita tahu COVID-19 ni dia menyebabkan kehilangan nyawa Kehilangan nyawa tu nyawa sendiri, nyawa orang yang tersayang bukan hanya kehilangan nyawa, kadang-kadang walaupun tiada kehilangan nyawa tetapi takut sakit lah sebab dia sangat infektif Kemudian rasa takut tu sebab kadang-kadang memang tahu bahawa kalau datangnya sakit terkena penyakit COVID-19 ni, kita memang tak dapat lindung lah. Kita tak mampu. Vaksin tak ada ubat tak ada apa yang mungkin semua pun tahu dia adalah symptomatic treatment dan kita pun dah lama mencuba, dah setahun nak cari ubat. Yalah, kata dah dijumpai tapi masih lagi kata orang tu kita tak tahulah keberkesanannya macam mana. Masing-masing farmasis kata yang dia punya lebih baik, yang satu farmasi lagi pun kata lebih baik Jadi itu semua kita tak dapat kawal. Banyak benda yang kita tak dapat kawal. Kemudian satu lagi, ni work from home ni pun satu isu juga Maksudnya kita kena beradaptasi dengan work from home. Kalau dulu tu di pejabat, kalau ibu-ibu boleh fokus tak ada siapa yang mengganggu. Tapi sekarang bila start working from home ni ada banyak tugas dan tanggungjawab lain lah. Dan semuanya memerlukan kepahaman. Daripada majikan, daripada keluarga, daripada suami, anak-anak semua itu adalah tanggungjawab yang berlipat kali ganda. Itu semua menimbulkan stres ataupun takut takut kepada orang-orang yang tertentu lah. So mungkin simptom-simptom tadi tu
perubahan yang berlaku itulah yang mereka sebut sebagai, saya rasa cabin fever tu menjadi lebih nyata. Jadi kata bagi saya, kalau kita tak terkesan tu satu perkara yang abnormal. Tapi kalau kita terkesan sedikit tetapi boleh coping dengan bagus, itu adalah normal, ya. Okey. Jadi mungkin saya boleh jelaskan sedikit tentang apakah bebanan yang contohnya dari segi institusi keluarga kan. Contohnya macam tadi Prof Sarasy hari sebut, dia kata keluarga hilang pekerjaan, sumber ekonomi. Ini sebenarnya kalau kita tengok impact COVID tu, dia berlainan dari satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ada yang lebih terkesan sebab memang hilang pekerjaan betul dan ada keluarga yang kurang terkesan. Jadi pada peringkat ini kadang-kadang itulah kita pun kurang peka ataupun kurang bersimpati. Ada yang kata kenapa stres sangat masa COVID, buatlah perkara lain yang boleh membantu. Tapi kalau betul keluarga tu memang mengalami hilang pekerjaan, maksudnya stres tu memang sangat tinggi. Kita semua kena fahamilah keadaan tidak sama. Orang yang kerja kerajaan tak sama dengan orang yang bekerja sendiri. Okey. Kemudian tadi saya ada sebut sedikit stres dari segi ibu bapa yang bekerja kan. Jadi sekarang ni memang kita tahu semua kena tech savvy Maksudnya dulu tak pandai pun nak tekan mana guna komputer kan, tapi sekarang terpaksa. Okay. Jadi especially perempuan lah, memang rata-rata kalau saya kongsi pengalaman saya, ramai pekerja perempuan yang terkesan pada peringkat awal. Peringkat sekarang ni kita dah COVID selama setahun, jadi saya rasa ada banyak adaptasi yang telah berlaku. Tapi pada peringkat awal, ramai yang datang mengatakan sangat stres sebab terpaksa bekerja dari rumah. Kenapa? Sebab tanggungjawab berlipat kali ganda, ya. Dan mereka kena tech savvy. Dan satu lagi kita punya culture atau budaya kita faham bahawa perempuan tu dia kena buat semua benda, kan? Dia jaga anak, kena masak, pukul 12 kena masak, kan? Lepas tu petang kena masak lagi. Padahal pukul 12 tu ialah kadang-kadang bos dekat tempat kerja tu masih lagi belum berhenti buat webinar ke, buat Zoom ke kan. Jadi semua tu akan menyebabkan tekanan yang sangat tinggi lah. Okay? Dan selain daripada tu, kadang-kadang pengetahuan untuk menjadi tech savvy ni pun mendatangkan stres. Saya ada contoh seorang pesakit yang sebenarnya guru dia datang dengan perasaan yang sangat tertekan. Dia adalah seorang guru yang baik, memang selalu dapat guru cemerlang, tetapi disebabkan oleh pandemik COVID ni, dia menjadi stres dia sangat tinggi sehingga terpaksa datang kerana dia tidak tahu menggunakan komputer. Dia tidak berani pun untuk mencuba dari segi berbagai cara untuk menggunakan komputer itu untuk mengajar anak murid. Jadi dia merasakan diri dia seorang guru yang tak baik. Jadi tidak mau lagi bekerja sebab rasa macam setahun ni sudah cukup mencabar bagi dia untuk menceburi bidang teknologi ni lah. Jadi kadang-kadang bagi kita itu perkara yang kecil, tetapi bagi setengah orang ialah satu perkara yang sangat besar. Perubahan yang saya cakap tadi itulah. Kemudian bukan kita je, kanak-kanak pun sama. Even anak-anak kita tu jangan ingat dia tidak ada tekanan, dia sangat banyak tekanan juga. Dari segi satu, dia semua kena buat online kan. So tak semua orang bagus dengan kaedah online ni ataupun merasa gembira lah, sebab kadang-kadang banyak masalah sebenarnya. Macam kalau kita biasa mengajar kat universiti, kita tahu wifi kena bagus dan kita kena pandai juga untuk kata orang tu get involved dengan discussion secara online kan. Jadi apa lagi yang kecil ni, yang 12 tahun, yang 11 tahun, semua ni memang terpaksa kadang-kadang tu bergantung mak kena duduk sebelah untuk kata orang tu membantu dia dari segi pelajaran. Jadi jangan ingat kanak-kanak pun tak stres, mereka pun ada rasa juga stres. Cuma manifestasi dia lain lah. Tadi mungkin kanak-kanak remaja ataupun pelajar pun sama, anak-anak yang di peringkat universiti lagi perlu menghadapi adaptasi. Macam mana nak exam secara online apa nak kena buat dan sebagainya lah. Okey, jadi itu adalah faktor-faktor yang saya rasa sangat memberikan kesan yang tinggi tu kadang-kadang kita lupa juga, bukan sekat kita, tu first responders pun ada lagi. Jadi sedikit sebanyak saya rasa
saya cuba itulah ringkaskan macam mana cara kenapa ada cabin fever masa yang pandemik ni, ataupun secara ringkasnya kenapa ada adjustment tadi itulah, dan ini adalah sebab-sebabnya. Okey, terima kasih Prof di atas pencerahan cabin fever. Kita ni sebab isolate pun boleh menjadikan demam juga ya. Perasaan membawa kepada masalah kesihatan. Okey, untuk yang sebenarnya ya, untuk Prof Sal, ada soalan untuk Prof Sal. Masyarakat sering mengaitkan penyakit mental dengan tahap keimanan seseorang. Semasa pandemik ni, kita dapat lihat berlakunya kes-kes bunuh diri disebabkan tekanan yang dihadapi. Apa komen Prof mengenai istilah ni? Okey, sebagaimana saya sebut tadi sebenarnya ya Dr. Dr. Suhariza, memang betul kita dah sebut tadi cubaan membunuh diri ya sehingga November sebanyak 465 kes, dan yang itu cubaan yang betul-betul dah meninggal pun sebanyak 226 kes ya dalam setahun. Maknanya banyak juga kan kalau kita nisbahkan dengan bulanan itu, maknanya setiap bulan ada berapa kes kematian bunuh diri ya. Ini satu perkara yang sangat membimbangkan kita lah. So kalau banding dengan tahun lepas, ini tadi soalan yang pada yang pertama tadi memang berlakulah peningkatan sebenarnya. Kalau tahun lepas 188, tahun ni meningkat. So COVID memang ada juga efek ya. Sebab hari tu pun saya baca surat khabar, saya ada jumpa satu kes, dia dah baik ya daripada COVID tapi dia bunuh diri, dia terjun daripada bangunan hospital. Itu pun menjadi isu dan tanda tanya kepada kita kan. Selalunya dia dah baik, masalahnya bukan dia masih lagi sakit, dia dah pulih. Okey. Kalau kita tengok ya macam soalan tadi, macam mana kita nak kata ya, kalau tengok next slide tu, macam mana iman sebenarnya memberi kesan kepada manusia. Sebenarnya iman ni sebenarnya adalah satu mekanisme yang boleh bantu kita untuk mengelakkan daripada bunuh diri. Dia tak ada pilihan lain. Ya, kalau kita pergi kepada mana-mana pun mungkin kita boleh jumpa kaunselor boleh beri ketenangan kepada kita, tapi akhirnya kita akan kembali juga kepada iman. Sebab iman ni sebenarnya kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan buka pintu rahmat ya, dan keberkatan. Dengan iman juga boleh menghilangkan kebimbangan, anxiety kita hanya dengan iman sahaja. Dan keimanan juga boleh menghilangkan duka cita ataupun kemurungan kita. Okay, semua ni kalau tengok naik seterusnya, macam saya sebut tadi, iman ni membuka pintu rahmat. Ini Allah dah kata ya dalam surah Al-A'raf, dia kata jika kita beriman dan bertakwa, Allah akan buka kepada kita ni melimpah-limpah berkatnya. Ya, Allah akan buka kita keberkatan di langit dan di bumi. Ini Allah janji dengan kita. Maksudnya kalau kita beriman kepada, percaya kepada Allah, Rasul, semua rukun iman itulah yang 6 itu, maknanya Allah akan buka keberkatan di langit dan bumi. So bila Allah buka keberkatan di langit dan bumi, insya-Allah kita tak akan membunuh diri kita. Ya. Yang seterusnya yang next slide kita tengok ini. Ini ayat Quran juga surah Al-Baqarah. Ni dalam Quran ya kita buka, siapa yang beriman ya, yang menyerahkan diri kepada Allah, dia orang yang baik, maka Allah akan beri dia pahala. Wala khaufun alaihim. Orang yang beriman ni dia tidak akan merasa takut. Dia tak takut ya, kalau dia beriman dengan Allah, macam contoh COVID, dia tak rasa takut pun, sebabnya kalau memang ditakdirkan dia nak kena, dia kena tempuh lah. Dia kena terimalah. Kalau dia takdirkan dia nak mati pun dia kena terima. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita ataupun mereka tidak akan sampai kemurungan, tidak akan depression. Sebab iman sebab keimanan itu memegang kita yang akhirnya kehidupan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Seterusnya, kenapa orang persoalan Dr. Suhariza tadi, okay, next slide tu, kenapa orang beriman tidak dapat mengawal keinginan bunuh diri? Itu soalan kita. Kenapa kita tengok orang yang beriman kepada Allah tapi tetap juga membunuh diri? Pertama, sebab mereka putus harap. Mereka tak ada rasa lagi di ruang-ruang mana ada orang boleh bantu mereka. Rasa macam dah tak ada jalan keluar dah. Dia kata bunuh diri je boleh selesaikan semua masalah dia. Tapi mereka lupa sebab tu saya kata tadi iman. Mereka terlupa. Allah ada berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan untuk menyelesaikan masalah. So kalau kita beriman, kita percaya dengan ayat Quran ni, kalau kita ada masalah, Allah akan bagi kita jalan keluar. Jadi macam mana berat sekalipun masalah tu, Allah akan pasti beri jalan kita keluar. Mungkin Allah bagi tu cepat,
Yang kadang Allah bagi tu lambat jalan keluar tu. Tapi kalau orang itu berusaha, insya-Allah. So nanti saya akan bagi seterusnya tentang macam mana kita, apa langkah yang patut kita lakukan bila kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita ini. Okay, kita tengok next slide pula. Okay, kenapa orang bunuh diri tadi dia masih juga beriman tapi dia nak bunuh diri? Sebab satu lagi, masih lagi dalam surah At-Talaq juga, ya, kerana orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusan hidupnya mudah. Ya, min amrihi yusra. Ya. Dan satu lagi Allah juga berfirman dekat surah At-Talaq, tengok ayat 5. Siapa wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia dan Allah akan besarkan pahala dia. Jadi kalau kita beriman, apa pun masalah, bukanlah bunuh diri itu penyelesaiannya. Okey, kita tengok seterusnya. Kenapa juga orang yang beriman tetap juga nak bunuh diri? Sebab dia belum yakin 100% tentang hari pembalasan. Sebab dia ingat dunia sahaja. Putus kat dunia je. So dia kata, aku bunuh diri aku, selesai masalah. Dia tak ingat bahawa pembalasan Allah itu ada pada hari kemudian. Dan kalau kita tengok juga ada dah yang kadang-kadang kurang tekun, dia dah buat tapi dia tak tekun lagi mengamalkan ajaran Islam. Jadi sebab tu dia boleh bunuh diri. Masih mengamalkan perkara yang dilarang, macam contoh dia buat maksiat ke. Yang utama sekali dia orang ni gagal melawan hasutan nafsu, syaitan. Syaitan ni memang suka kalau orang Islam ni mati dalam keadaan kufur. Ya. Sebab kalau orang Islam ramai yang mati kufur, dia gembiralah, dia bertepuk tangan disebabkan kurangnya jumlah orang Islam betul-betul beramal dengan ajaran Islam. Macam ni yang keenam saya sebut kenapa orang yang beriman tetap nak bunuh diri, sebab dia rasa mati itu boleh selesai seluruh masalahnya di dunia, tapi dia lupa bahawa azab Allah itu lebih teruk dari kesusahan hidup di dunia. Okay, kita tengok next slide. Okay, next slide ni, ni. Ramai orang yang tak berapa ingat yang nak bunuh diri tu dia terlupa. Jadi kalau kita bagi dia sedikit suntikan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah sangat murka kalau kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. So bila kita bunuh diri memang of course lah kita sendiri yang membunuh diri kita. Kita sendiri yang membinasakan diri kita. Okay, kalau tengok next slide pula. Bunuh diri sebenarnya dosa besar. Ya. Ini hadis Bukhari, man qatala nafsah bi syai'in uzziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang bunuh diri dengan apa cara pun, pada hari kiamat kelak dia akan diseksa dengan cara seperti itu pula. Dia dah lah terseksa sekali masa bunuh diri tu, sakit kan. Lepas Allah akan azab dia kemudian hari nanti di akhirat kelak. Jadi pada saya, untuk kes bunuh diri ni merupakan satu perkara yang perlu kita highlight. Sebenarnya hari tu saya ada juga mohon geran TRGS tapi sampai separuh jalan je, lepas tu tak berjaya. Tapi isu yang kami highlight ialah tentang bunuh diri. Saya rasa isu ni perlu kita highlightkan. Kita mungkin kalau kita dah nampak kawan-kawan kita yang ada simptom-simptom seperti nak bunuh diri, mungkin kita bolehlah bawa dia, refer dia kepada kaunselor, refer dia kepada ustaz, refer kepada ustazah. Jangan biarkan dia berterusan sebab mereka ni dia rasa tak ada harapan, dia tak ada nampak jalan keluar. Kita kena bantu dia, kita kena bimbing tangan mereka supaya mereka dapat kembali ke jalan Islam. Okey Dr. Su, saya rasa itu je sebab pusingan ada lagi kan, nanti takut tak cukup masa. Terima kasih Dr. Su. Mungkin lepas ni Prof. Sal boleh cerita kot kalau statistik bunuh diri tu, kalau tahulah, kalau ada mungkin dalam kalangan agama apa, lepas mungkin usia, mungkin boleh share sikit. Sekarang ni tak dapatlah data tu lagi, ni kena cari dulu Dr. Su. Kalau yang berasa yang Dr. Zaini tahu? Ada kes-kes yang dirujuk pada doktor macam mana? Kes-kes yang rujuk pada saya masa pandemik ni tak ada. Masa pandemik COVID dia banyak masalah rumah tangga. Dia tak ada banyak. Cuma dulu sebelum pandemik COVID ada satu kes lah. Dia nak bunuh diri sebab dia kecewa dengan suami dia. Dia rasa macam suami dia dah lah main kayu tiga, lepas tu suami dia ada penyakit kelamin. Jadi dia rasa macam tak ada makna kehidupan dia. Jadi akhirnya saya dapat pujuk dia. Dan akhirnya Alhamdulillah daripada orang yang macam terkapai-kapai, dan akhirnya dia memang kembali ke jalan Islam, dan Alhamdulillah rumah tangga dia pun dapat diselamatkan sebab suami dia pun sempat buat sesi dengan saya sekali.
Alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok tadi 2019 kita ada 188 kes bunuh diri, 2020 266 kes. Ada peningkatan sebanyak 38 kes. Kalau ikut purata sebulan mungkin 22 kes ke 23 kes sebulan kes bunuh diri. Okay, kita masuk ke pusingan ketiga untuk Prof. Suzaili. Di manakah masyarakat boleh mendapatkan bantuan kesihatan mental semasa pandemik ini? Okey, terima kasih ya. Okey, untuk soalan yang ketiga, kita tahu kan sebenarnya rata-rata masa kita tempoh pandemik ni daripada bulan 3 secara seriusnya lah, bulan 3 sampai sekarang, terutamanya masa peringkat awal, banyak isu ataupun step langkah-langkah yang diambil oleh pihak CKM untuk memastikan kesihatan mental terjaga lah. Okay? Jadi daripada kerajaan, daripada bukan kerajaan, kita selalu tengok kadang-kadang di TV pun ada kan, dia kata sekiranya menghadapi stres, sila hubungi nombor-nombor berikut. Okay. Itu adalah peringkat permulaan. Kenapa melalui TV? Sebab kita tahu tak boleh keluar. Jadi hanya dengan melihat TV saja orang tahulah dapat dial number yang tertentu untuk mendapatkan sokongan macam-macam lah dari segi kaunseling ke ataupun psychosocial support ya. Dan saya rasa itu adalah satu langkah yang sangat bagus. Dan even kadang-kadang kalau perasan bukan setakat Kementerian Kesihatan, mesti ya dari segi KPWKM ya, ada banyak sangat. Dan hospital-hospital besar pun mereka ada buat talian hotline untuk yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja sekiranya ada masalah yang memerlukan, contohnya dari segi kaunseling dan sebagainya. Okey. Jadi bagi saya lah di negara kita ini, mungkin kalau nak compare dengan negara luar tu saya tak boleh buat lah ya. Bagi saya di negara kita ini sebenarnya isu penjagaan kesihatan mental ini sangat bagus dari segi accessibility lah. Okay. Cuma kalau ada kelemahan sedikit adalah dari segi disebabkan oleh isolasi itu sendirilah. Maksudnya kalau COVID-19 ni kita dapati ada kadang-kadang tu ada klinik yang memang mengurangkan kadar pesakit kan. Jadi ada beberapa klinik tu terpaksa ditutup ataupun jumlah pesakit tu menjadi kurang lah yang boleh datang berbanding dengan masa-masa lain ya, masa-masa biasa. Dan sekatan jalan raya tu sendiri kadang-kadang menghalang seseorang itu daripada datang untuk mendapatkan rawatan. Okay. So in a way, apa yang saya nak katakan, cuma dia menunggu aduan lah. Sesiapa saja boleh mendapatkan bantuan. Kita ada kaunselor, kita ada psikologis ya, dan kalau misalnya contohnya dari segi kaunseling tu didapati memang tahap kesihatan mental itu adalah teruk, mereka kaunselor ataupun psikologis tadi yang mula-mula tengok pengadu, dia boleh terus memberikan rujukan kepada pakar-pakar lah, contohnya pakar psikiatri dan sebagainya untuk rawatan seterusnya. Jadi link antara kaunselor, psikologis dengan pakar psikiatri biasanya sangat rapat. So tak semestinya kalau jumpa kaunselor tak akan jumpa pakar psikiatri, tak macam tu. Sebab kita semua tahu setiap sakit ataupun penyakit psikiatri ni dia melibatkan tahap. Ada tahap mild, ada tahap moderate, ada tahap severe. Kalau mild itu masih lagi boleh dibantulah ya dengan kaunseling dari segi mengajar dia macam mana untuk cope dan sebagainya. Tetapi sangat berbeza kalau dah peringkat severe, kaunseling sangat kurang memainkan peranan. Dia dah perlukan kedua-dua. Dari segi kadang-kadang memang kita akan gunakan medication ya untuk yang peringkat-peringkat yang terlalu teruk. Jadi kita tengok tahap severity tadi itulah. Apa yang diberi tu biasanya contohnya macam dari segi sokongan emosi, macam mana nak mengawal stres ya, macam mana nak mengawal kemarahan. Sebab kadang-kadang dalam fasa COVID-19 ni dalam keadaan rumah yang begitu, yalah kita berbeza kan, ada rumah yang sempit, ada rumah yang besar. Jadi kadang-kadang rasa bebanan sikit lah, itu menimbulkan kesukaran untuk mengawal marah bagi kadang-kadang setengah lelaki lah, bapa ke suami kan. Jadi itu pula akan efek kepada isteri dan anak-anak tadilah. Jadi itu sebenarnya perkara sedemikian pun
perlu ditangani sebab kita tahu kalau berlaku apa-apa sahaja pergolakan ataupun masalah dalam sesebuah rumah ataupun rumah tangga, kesan dia adalah sangat menyeluruh. Jadi itulah sebabnya kerajaan sangat prihatin. Dia tahu so dalam masa COVID ni apakah yang menimbulkan stres, tadi saya ada sebut sikit kan, tentang kerja lah, tentang keadaan rumah dan tentang remaja yang begitu stres disebabkan oleh kena online dan sebagainya. Itu pun kita dah bersedia lah untuk membantu. Cuma apa yang berdasarkan apa yang saya nampak lah kadang-kadang kita dah sediakan apa yang perlu dengan sebaiknya, tetapi kadang-kadang sikap masyarakat tu sendiri yang mungkin rasakan satu stigma ataupun malu nak telefon, malu nak datang ke mendapatkan sokongan, even nak cakap apa masalah pun rasa takut lah. So itu adalah perkara yang menyebabkan kadang-kadang penyakit itu menjadi lebih teruk dan cuma akan datang pada peringkat yang sangat teruk. Kalau datang peringkat awal, kebiasaannya masih bagus lagi dia punya prognosis untuk sembuh. Kalau dah datang peringkat yang terlalu lambat ataupun lewat, itu agak sukar kadang-kadang perlukan rawatan yang berpanjangan dan sebagainya. Okey. Dan mungkin saya perlu sebut juga dekat sini apa yang keprihatinan kerajaan tu ada pelbagai lah, tapi salah satunya dari segi domestic abuse dari segi keganasan rumah tangga. Sebab rata-rata memang kalau kita tengok sama ada di negara barat ataupun di negara Asia, peratus aduan tentang keganasan rumah tangga masa COVID ni memang sangat tinggi. Jadi memang ada channel-channel itu diwujudkan untuk menangani perkara ini jugalah. Maksudnya dari segi peringkat awal So dari segi PKP tu dia sebenarnya menyebabkan abuser ataupun pendera tu dia mungkin di kalangan ahli keluarga dari segi ibu bapa ataupun suami itu terperangkaplah yang victim tadi tu, dia punya mangsa, jadi tak boleh nak buat apa. Okay, so baru-baru ni saya pun ada pernah join meeting tentang domestic violence Memang kalau ikutkan rakan-rakan daripada NGO tu sangat tinggi aduannya sehingga mereka pun tak cukup tangan lah untuk membantu dari segi support. Tapi kadang-kadang walaupun dinasihatkan untuk contohnya buat aduan dan sebagainya tu tak boleh. Sebab kalau keadaan PKP ni mereka trap dalam keadaan rumah tak boleh nak keluar, kalau boleh keluar pun tak ada kenderaan ataupun sekatan jalan raya. So keadaan tu menjadi lagi teruk lah. That's why dia punya domestic violence tu sangat tinggi. Dan perlu diingat juga bahawa kalau misalnya mereka tu memang ada masalah penyakit psikiatri kan, itu memang akan meningkatlah dia punya simptom dia tu. Ada possibility boleh meningkat. Dan itulah kelemahan dia sikit kadang-kadang disebabkan oleh klinik yang terpaksa dikurangkan kadar pesakitnya tu, maka mereka tak boleh hadir lah. Dan ada kemungkinan dia punya simptom tu boleh menjadi lebih teruk. Okay. Dan saya rasa rata-rata kalau perkara sebegini diteruskan kerajaan kita sangat prihatin macam ni, kita punya tahap kesihatan mental tu boleh diperbaiki lah. Walaupun dalam tempoh COVID ni kita rasa macam masih lagi berterusan kan, tetapi apa yang sedia ada tu kalau digunakan sepenuhnya, maka dia dapat mencegah lah daripada simptom tersebut menjadi lebih teruk. Okay. So itulah jawapan saya untuk yang soalan. Okey, terima kasih Prof di atas jawapan yang diberikan. Saya kira menjawablah segala persoalan. Sebenarnya negara kita pun banyak memberi laluan dan membantu rakyat bagi menangani isu mental ni sebab tadi banyak NGO dan juga kerajaan sendiri yang menyediakan talian untuk membantu menangani masalah mental dalam kalangan rakyat. Tu untuk sesi yang ketiga, pusingan ketiga bagi panel yang pertama, Dr. Sal macam mana seseorang Muslim itu sepatutnya menguruskan kesihatan mentalnya. Bagaimana Islam itu menggariskan coping mechanism yang seharusnya diamalkan oleh seorang Muslim dalam kehidupan sehariannya. Terima kasih Dr. Suariza. Kalau ikut tadi ada sempat jugalah belik-belik jap cari data yang Dr. Su minta tadi tu.
Tapi tak dapat data terkini data pada 2015, lebih kurang saja antara bangsa-bangsa di Malaysia ni. Contoh pada tahun itu 34 yang bunuh diri orang Melayu, 42 orang India, 47 orang Cina. Daripada statistik pada 2015. So tak banyak perbezaan lah antara julat bangsa itu. Jadi bukan sahaja orang Melayu yang dikatakan sebagai banyak mati bunuh diri, tapi bangsa-bangsa yang juga terlibat sama. So kita balik kepada soalan kita tadi, macam manakah, apakah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim bagi menghadapi isu kesihatan mental. Apakah langkah yang patut kita lakukan? Okay, pertama sekali, tengok yang warna biru tu. Bila kita terima satu berita buruk ataupun satu ujian, contohnya masa pandemik COVID ni, kata tiba-tiba doktor sahkan kita positif COVID. Ataupun tiba-tiba doktor sahkan keluarga kita positif COVID. Ataupun kita dapat berita daripada majikan kita yang kita kena diberhentikan kerja serta-merta. So pada mulanya sebagai seorang manusia, apabila kita terima berita buruk, kita mesti akan bersedih. Kita mesti akan stres. Dr. Suzaidi tadi sebut memang stres. Tipu kalau tak stres. Memang semua orang akan menghadapi. Tapi lepas tu cuba tarik nafas dalam-dalam. Tenangkan hati. Pujuk hati dulu. Sebab kita tak boleh pujuk orang lain. Kita kena pujuk hati kita dulu. Lepas tu kita tanam dalam skrip hati kita ni. Kita kata setiap yang berlaku pasti ada hikmah dia. Itu cara biasa Kita nak pujuk diri kita. Kita tarik nafas dulu. Jadi kita kata, Masya Allah, ini mesti ada hikmahnya, aku tak nampak lagi. So first stepnya ialah kita kena pujuk diri kita dulu. Lepas tu kita tengok slide yang seterusnya. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahawa setiap yang berlaku pasti ada hikmah dia. Setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah dia. Itu kita kena selalu sebut dalam diri kita, pasti ada hikmah, pasti ada hikmah ni. Kita tak tahu apa yang Allah nak bagi kepada kita selepas ini. So seterusnya kita tengok slide yang ini, yang itu apabila kita ditimpa musibah, kita dah tenangkan hati tadi kan. Kita dah terima tadi berita buruk tu, lepas tu kita tenangkan hati kita, lepas tu kita cuba ingat setiap yang berskrip diri, setiap berlaku ada hikmah dia. Kemudian kita pergi kepada ingat balik apa yang Allah kata. Jika kita ditimpa musibah, kita kena kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang dan kepadanya jugalah kami kembali. Maksudnya, kita serahkan, ataupun kalau setengah guru-guru kita akan suruh kita baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, kan, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Okay, lepas tu kita ingat mula tadi kita tak ingat ada ayat Quran ni, kita pujuk diri kita dulu. Lepas tu kita ingat ayat Quran. Lepas tu kita tengok lagi ayat Quran yang seterusnya. Kita tengok next slide kata apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. So bila kita ada masalah tadi, kita kena ingat bahawa kalau kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua ni datang daripada Allah dan kepada Allah jugalah kita akan kembali, maka orang yang bercakap ini Allah akan berikan mereka selawat kebaikan dan memberikan rahmah dan mereka ini akan mendapat petunjuk. Jadi kita kena yakin dekat situ. Walaupun kita ditimpa dengan ujian, tapi bila kita sabar, kita reda, Allah akan beri kita petunjuk. InsyaAllah selepas itu nanti akan ada jalan keluarnya. Ya, okey. Lepas tu bila kita next slide, kita tengok next slide bila kita jiwa kita dah tenang. Okey, ada soalan, masalahnya Dr. Salasi orang tak tahu baca Quran macam mana? Tak tahu baca Quran tapi buka je terjemahan Quran tu. Tengok dekat ayat yang saya bagi tadi tu kan. Tengok kat situ terjemahan dia. Tak pandai baca pun tak apa, baca terjemahan dulu. Ya. Setelah jiwa tenang, pujuk hati untuk reda. Ya. Siapa yang reda dengan Allah, dia akan kata hasbunallah. Cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan sebahagian dari kurnianya. Sesungguhnya kami adalah orang yang berharap kepada Allah. Ya. Jadi kita dah tenang tadi, kita belajar pula terima ayat-ayat Quran tu, nak masih lagi dalam proses nak pujuk diri kita. Lepas tu next slide, kita nak reda dengan apa yang Allah bagi. Okey, lepas tu kita ingat Nabi pesan apa. Nabi kata, makin besar ujian, makin besar pahala. Allah kalau dia sayangkan kita, dia pasti akan uji kita. Siapa yang reda dengan ujian Allah, Allah juga akan reda dengan dia. So, bila Allah reda dengan dia, Allah akan bagi jalan keluar, Allah akan bagi petunjuk. Sebab kita tengok masa COVID ni, ada orang yang rezeki dia bertambah melimpah ruah. Ya? Melimpah-limpah ruah sebab COVID. Ya? Sebelum ni mungkin dia tak berapa, tapi bila dia bisnes online, sebelum ni dia mungkin buat kedai kecil-kecilan, pendapatan dia tak seberapa.
Tapi bila COVID dia buat online, Masya Allah lagi bertambah-tambah sebab kita tak tahu Sebab tu kalau kita rasa ujian Allah bagi tu sangat besar kepada kita, pasti Allah tahu kemampuan kita. Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya. Okey. Dah tenangkan jiwa, kita pergi next slide. Dah tenangkan jiwa tadi, dah baca ayat Quran, dah tengok ayat-ayat yang macam mana nak menenangkan jiwa kita, lepas tu kita kena berusaha. Kita tak boleh nak menangis saja, kita tak boleh nak baca Quran je. Jadi kita kena berusaha mengatasi masalah. Macam mana cara dia? Kita kena jumpa kaunselor. Kalau malu nak jumpa kaunselor, macam Dr. Suzaili sebut tadi, jumpa kaunselor banyak lokasi, banyak tempat macam contoh, cuba tengok KSK Care Jakim. Sekarang dia beroperasi di Masjid Mizan Putrajaya. Saya pun salah seorang daripada kaunselor yang bertugas di situ. Ataupun kalau senang je, telefon talian hayat dia 03 88888888. 8 kali 8. Masya Allah, nombor dia sangat cantik. Okay. Jumpa kaunselor, buat appointment. Biasa di sana, macam Dr. Suzaili pun boleh juga dapat macam tempat-tempat yang Dr. Suzaili cadangkan tadi. Kalau tak nak jumpa kaunselor, bincang dengan pasangan, bincang dengan keluarga, bincang dengan sahabat rapat. Sebab kadang-kadang kita ada masalah ni. Sebab saya terkesan dengan satu kisah di mana seorang lelaki ni dia kena berhenti kerja. Sedih pula saya nak cerita. Dia kena berhenti kerja, lepas tu dia macam tak boleh terima kenyataan itu dan dia sangat rasa takut nak beritahu pasangan isteri dia. Apa yang dia buat ialah hari-hari dia pakai baju pergi kerja. Dia pakai pakaian pergi kerja, dia macam hari-hari biasa padahal dia dah kena berhenti kerja. Isteri dia tak tahu yang dia ada simpan satu beg pakaian lain, beg t-shirt saja. Dia pakai, lepas tu dia pergi kerja biasa-biasa je kat luar sana kerana nak mencari pendapatan untuk isteri dan anak-anak dia. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia tak mahu. Sedih cerita macam ni Sebab dia tak mahu isteri dia susah hati. Dia tak mahu orang lain, tapi pada saya kalau kita ada masalah begitu, kita boleh bincang dengan pasangan. Bincang dengan isteri, bincang dengan keluarga, bincang dengan sahabat. Kalau isteri tahu mungkin isteri akan memberi sokongan moral. Tapi mungkin kita tengoklah situasi pasangan kita tu macam mana. Kemudian bila dah bincang, jumpa kaunselor ataupun bincang, lepas tu lakukan tindakan mengatasi masalah. Lakukan homework yang diberikan oleh kaunselor. Kadang-kadang dalam kaunseling kan ada homework yang perlu dilakukan. Contohnya macam saya kata tadi, kalau kita dibuang kerja, mungkin kita fikir apa kekuatan kita, apa yang kita boleh buat. Mungkin kita boleh buat benda lain, mungkin kita boleh buat grab food ke, mungkin kita boleh jadi cleaner, cuci rumah orang ke kan. Ataupun tengoklah apa-apa yang sesuai ni. Dan yakinlah sebenarnya saya sangat positive thinking tau. Macam contoh saya sebut tadi macam pelancongan kan, agensi industri pelancongan ataupun industri penerbangan menghadapi masalah sekarang. Tapi yakinlah mungkin ini sebenarnya Allah tarik nikmat ini seketika. Yakinlah selepas ini bila COVID dah habis, akan berduyun-duyun orang, berganda-ganda orang akan pergi bercuti kerana orang dah terlalu lama duduk di rumah. Dan pada waktu itu mungkin rezeki kita akan bertambah lagi. Macam itu juga orang pergi ke luar negara. Mungkin sekarang mungkin tak boleh pergi mana-mana. Jadi orang simpan duit, orang yang especially yang ada kerja kerajaan, gaji berjalan macam biasa, mereka simpan duit, mereka beli emas macam-macam. Dan mungkin pada ketika itu nanti rezeki kita berganda-ganda lagi selepas itu. Bersabar saja dengan ujian Allah. Pasti Allah tidak pernah menzalimi kita. Pasti ada jalan keluar yang terbaik lagi selepas ini. Okay, seterusnya kita tengok tindakan ini. Saya suka apa yang Dr. Suzaili sebut tadi. Memang betul Dr. Suzaili dan semua pendengar, isteri memang kadang-kadang tertekan sebab kerja rumah banyak Kerja rumah versus kerja pejabat mana satu pagi nak sarapan, lepas tu tengah hari. Macam tadilah pukul 1 pun tak habis lagi, anak nak makan apa, kita masih lagi online kan. Lepas tu kadang-kadang saya rasa juga masa pandemik COVID ni, kita bekerja bukan 8 jam. Tapi seolah-olah kita bekerja lebih 20 jam. Kadang-kadang kita bekerja lepas pukul 5 pun kita masih lagi dengan komputer. Dan ramai juga yang mengadu mungkin mata pun dah tak berapa nak terang sebab berapa jam kita menghadap komputer. Okay, ini pun pasal suami dia buang kerja tadi, kita dah bincang tadi cara atasi, dapatkan sokongan, baca doa tambah rezeki kan. Okay, ada seterusnya nanti kita boleh berzikir. Okay, kita tengok next slide pula ni tindakan. Saya nak bagi tindakan apa patut kita buat. Ini doa kita minta Allah mudahkan urusan kita. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali jika Engkau jadikan ia mudah. Kalau kita tak boleh nak hafal bahasa Arab, kita baca je bahasa Melayu. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan ia mudah. Ya Allah, Engkau lah yang menjadikan kesedihan. Kalau Engkau kehendaki, pasti ia akan menjadi mudah. Allah juga yang memberikan kesedihan kepada kita dan Allah juga yang boleh menjadikan kesedihan itu sebagai satu yang mudah untuk kita. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Okay, next slide.
Ni doa murah rezeki bagi orang yang kena buang kerja tu baca. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Ini kita boleh juga baca bahawa ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kamu yang tidak akan habis-habis. Mana tahu dengan baca doa-doa begini Allah akan limpahkan lagi. Okey, tadi lepas tu seterusnya tindakan seterusnya. Ni sepatutnya lagi bila kita dah tenang jiwa, dah jumpa kaunselor, dah buat tindakan, lepas tu kita kena dalam kaunseling memang Islamic Counsel saya akan buat yang ni lah. Solat hajat, istighfar, zikir harian, selawat. Ini perkara-perkara yang memang saya highlightkan. Jadi kita tengok istighfar next slide kita tengok istighfar. Ya Allah, aku mohon keampunan kepadamu ya Allah Tuhan yang Maha Agung. So kita tengok next slide lagi, apa kelebihan orang beristighfar. Ini sangat bagus ya. Kalau boleh Ibnu Qayyim ni seorang tokoh sufi, dia kata apabila engkau berdoa sementara waktu yang dimiliki begitu sempit. Kan kita rasa macam kita nak doa tu waktu kita sempit je. Padahal kat dada kita ni terlalu banyak keinginan. Kita nak itu, kita nak ini, nak itu, nak ini, keinginan kita tak pernah habis. Maka kata Ibnu Qayyim, jadikanlah seluruh isi doamu itu istighfar agar Allah ampunkan kamu. Kalau Allah dah ampunkan kita nanti, maka semua keperluan kita Allah akan tunaikan tanpa kita perlu meminta je, insya-Allah. Nampak tak betapa powernya istighfar. So dengan istighfar, bila Allah ampunkan dosa kita, Allah akan makbulkan permintaan kita tanpa perlu kita memintanya lagi kerana Allah telah mengampunkan segala dosa kita. Itu sangat saya rasa banyak lagi sebenarnya orang nak cerita pasal fadilat istighfar ni. Terlalu banyak orang yang sakit, orang yang tak moral, orang yang banyak masalah kan. Baca je istighfar, baca je beribu-ribu kali sehari. InsyaAllah Allah akan jumpakan kita jalan keluar. Okay, seterusnya next slide terakhir. Ini juga zikir ya. Susah-susah kita nak zikir apa, banyak sangat zikir. Baca je subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Sebab zikir ini boleh memberatkan amalan kebaikan kita di alam akhirat nanti. Kita takut antara baik dengan buruk macam nak sama je. So, kita amalkan zikir ni, insyaAllah Allah akan baik, tambahkan lagi. Ataupun yang biasalah kita baca doa selepas sembahyang. Itu zikir-zikir ya untuk macam orang yang stres tu, kena buang kerja, isteri kat rumah banyak sangat kerja kan, stres, zikir. Zikir alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi benda-benda ini sebenarnya adalah makanan rohani. Tak percaya buatlah. Kalau orang tak buat, dia tak boleh tahu macam mana kesan dia. So kadang kalau bercakap saja pun tak bermakna. Kita kena try. Cuba dulu. Satu hari tengok macam mana. 2 hari tengok macam mana. 3 hari tengok macam mana. InsyaAllah saya yakin pasti ada jalan keluarnya. Saya rasa cukup kat situ dulu Dr. Suhariza. Mana Dr. Su? Okey, terima kasih Dr. Sal. InsyaAllah kita sama-samakanlah mengamalkan zikir, istighfar tu sebagai makanan rohani kita untuk membantu supaya jiwa-jiwa kita ni kembali tenang dan Allah sentiasa melindungi kita. Dan seterusnya kita akan ke sesi yang terakhir lah, pusingan terakhir untuk Prof. Dr. Suzaili. Apakah yang boleh dilakukan oleh orang sekeliling untuk membantu mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental semasa pandemik ni? Okey, tentang jawapan pada soalan tadi Tia, mungkin soalan tu tentang mereka yang punya masalah kesihatan mental, tapi saya pun nak rujuk juga kepada yang masih belum mempunyai masalah kesihatan mental yang teruk lah. Maksudnya apakah cara untuk kita bantu mereka yang kita rasa terkesan dengan isolasi ataupun PKP ataupun pandemik COVID ni. Jadi kita mulakan yang mereka yang sebegitu dulu sebelum kita pergi kepada yang ada betul-betul masalah kesihatan mental yang sebenar. Okey, yang pertama, kalau kita tengok rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga memang ada kesan daripada segi social isolation tadi tu, kita kena ingatlah bahawa isolasi itu sendiri sebenarnya memang satu perkara yang stressful. Kita sebagai manusia, our normal nature is to communicate. Kita nak berhubung dengan seseorang, dengan salah seorang yang lain lah, dengan rakan-rakan, dengan ahli keluarga, sahabat handai kan. Jadi dengan PKP yang berlaku ni, ada sekatan. Kita tak boleh pergi sewenang-wenangnya, kalau pergi pun kena berhati-hati. Jadi memang perasaan isolation itu memang sangat tinggi lah. So untuk mengurangkan kesan social isolasi ni sebenarnya, one of the way is, satu cara adalah dengan memastikan komunikasi itu sentiasa ada. So we can communicate, kita boleh berkomunikasi dengan banyak cara. Telefon ada, sekarang media sosial banyak kan, kita gunakan WhatsApp call,
Saya sarankan kalau buat call kepada keluarga ataupun sahabat-sahabat rapat, better guna memang contohnya macam WhatsApp call ada video call. Okay, so kita nampaklah kita nampak reaksi wajah mereka kan, gembira, sedih, sebab itu sebenarnya interaksi dengan melihat emosi rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang terdekat itu sebenarnya kadang-kadang dia boleh bagi kita rasa ada support di sana kita support dia support kita. Jadi it is very useful untuk menyebabkan kita rasa emosi kita stabil. Kadang-kadang kalau kita tak buat sedemikian, kadang kita risau Contohnya kalau terpisah dengan ibu bapa kat kampung, apa jadi dengan mak ayah dan sebagainya lah. So in a way kalau ada communication sedemikian, kita nampak wajah mereka, kita tahu mereka ni sebenarnya terkesan atau tidak daripada cara percakapan mereka dan sebagainya lah. So itu adalah salah satu cara untuk mengurangkan kesan isolasi tadi. Kemudian yang kedua, kadang-kadang dalam tempoh pandemik ni, ramai yang memang sangat peka dengan perubahan pandemik itulah sendiri. Well, kadang-kadang dia ada plus point dengan negative point. Kalau kita terlalu taksub contohnya dengan jumlah infection yang ada untuk orang yang memang ada personality yang anxious dia boleh merasa sangat tertekan dengan informasi sedemikian. Jadi kita tahu kalau misalnya numbers tu keep increasing, dia naik ataupun dia menurun, dia tak akan daripada 1,000 tu dia turun kepada 10 kan. Jadi mesti ada fasa dia. Jadi kita dah boleh agak lah, walaupun ada penurunan mungkin lambat. Jadi tidak disarankan sentiasa mengikuti perkembangan yang menimbulkan kerisauan lah. Jadi pastikan, ini pun kita dah bulan 3 sampai sekarang dah lama kan pasal COVID ni. Saya dapati ada setengah pesakit saya pun memang ada yang dah boleh beradaptasi, tetapi ada juga yang masih lagi terkesan sebab sangat bimbang dengan masalah COVID. Apalagi yang sekarang ni dah jadi angka beribu-ribu kan. Cumanya dalam keadaan situasi yang kita tidak boleh ubah apa-apa, tidak membantu kalau kita berterusan risau. Itu yang saya nak sampaikan lah. Jadi mungkin rancang schedule activity. Buat aktiviti supaya kehidupan seharian tu, contohnya kalau dalam tempoh isolasi atau PKP tu terancang. Kalau ada matlamat terhadap apa yang kita nak buat dalam seharian, matlamat tu boleh jadi matlamat kita, matlamat keluarga, matlamat anak-anak dan sebagainya, kita rancang secara baik, maka kesan kerisauan tadi boleh berkurang sebab kita tak fokus dah kat situ. Kita fokus kepada benda lain yang lebih meaningful. Okey, dan jadikan fasa PKP ni satu yang positif. In fact sebenarnya memang banyak positif. Dari segi kekeluargaan tu sendiri, kalau pandai ataupun bijak mengatur apa yang berlaku di rumah, maka sebenarnya di situlah bermulanya hubungan yang sangat baik antara parents, anak-anak dan ini adalah salah satu peluang yang sangat besar untuk parents bagi contoh ataupun being a good model to the children lah. Contohnya sekarang kalau kena online, okey, macam mana cara nak online yang betul, apakah laman web yang boleh diguna kan, dan macam mana cara untuk pengawalan tidur dan belajar yang baik, timing kena jaga. Itu adalah kaedah-kaedah yang sebenarnya memberikan kesan positif kepada anak-anak lah. Jadi di sebalik apa yang berlaku memang ada banyak juga yang positifnya. Seterusnya, kalau nak membantu tu, kita kena kenal pasti simptom lah. That's why perlu untuk kita kenal ini, adakah ini kemurungan biasa, adakah ini kemurungan yang dah memang teruk lah ni, maksudnya memang kalau dibiarkan lagi tak bagus Jadi adakah ini kemurungan disebabkan oleh COVID? Semua orang pun risau sebab COVID kan, ataupun adakah ini melampau? Jadi kalau secara ringkasnya, mungkin apa yang saya boleh highlight, kalau misalnya dia dah severe tu, bermaksudnya kemurungan tadi tu sangat melampau sehingga dia mengganggu urusan seharian dia Kerja pun tak boleh buat, anak-anak terabai Jadi dalam peringkat tu kadang-kadang fikiran negatif mula datang. Jadi itu adalah menunjukkan situasi tu dah lebih tidak terkawal. Kalau ahli keluarga nampak sebegini, maka perkara pertama yang perlu ahli keluarga lain buat adalah bantu orang ini untuk mendapatkan support ataupun rawatan yang diperlukan Macam yang telah saya sebut tadi, banyak tempat yang kita boleh buat. Kadang-kadang melalui calling sahaja. Kita boleh call dulu dengan hotline yang ada untuk kita tahu
kita bagi tahu lah, okey simptom dia begini, apa yang perlu saya lakukan, adakah saya perlu bawa jumpa kaunselor ataupun perlukah saya terus bawa pergi berjumpa dengan doktor kan. Nasihat-nasihat sebegitu boleh diperolehi daripada hotline yang ada. Okey, so kenal pasti simptom, terutamanya simptom kemurungan, simptom keresahan yang melampau adalah sangat penting. Dan yang keempat, gunakan apa yang ada di sekitar lah, maksudnya support macam mana, hospital mana nak pergi ya, dan klinik, kalau klinik tu di mana yang buka, di mana yang tak buka dan sebagainya lah. Okey, itu adalah untuk orang yang masih lagi belum ada sakit psikiatri tapi ada simptom-simptom sikit ya. Kalau untuk orang yang memang didiagnose ya, contohnya mereka yang ada sakit skizofrenia ke kan, ataupun penyakit kemurungan yang teruk kan, jadi agak lain sikit. Apa masalahnya dengan orang yang ada severe mental illness ni? Masalahnya orang yang ada penyakit mental ataupun penyakit psikiatri ni, dia sebenarnya ada banyak risk. Satu, risiko dia sebenarnya dia tak boleh jaga diri dia. Kadang-kadang risiko dia untuk kontrak penyakit COVID tu adalah sangat tinggi ya. Jadi yang keduanya, dia sendiri punya keadaan disebabkan tidak mampu berfikir dengan baik dan sebagainya, tak boleh fikir yang mana boleh buat basuh tangan, hygiene dan sebagainya tu, dia pun menyebabkan orang lain boleh terkesan lah. Dia dah ambil orang, all the family members pun boleh terkesan ya. Jadi itu adalah risiko yang boleh disebabkan keadaan mental illness tu sendiri. Dan yang ketiga, perlu diingatkan bahawa tak kira keadaan sama ada pandemik atau tak ada pandemik, kesihatan mental mereka yang memang dah didiagnose ini perlu dijaga. So macam mana cara nak jaga? Yang pertama, kalau sesiapa ada saudara yang memang telah didiagnose oleh penyakit psikiatri ya, pastikan pengambilan ubatan itu berterusan. Saya faham kadang-kadang sama juga pesakit saya selalu kata, oh klinik tutup. Jadi ataupun polis tak bagi, sekat jalan kan, ubat tak boleh nak ambil. Tapi itu sebenarnya ada banyak cara hospital boleh bantulah. Macam yang contohnya sekarang kalau ada khidmat di mana kita boleh call bagi tahu ubat tak dapat ambil sebab polis sekat jalan, tak boleh lalu. Therefore kita ada khidmat untuk post kan. Ya, itu ada certain hospital boleh buat sedemikian lah. Yang penting ubat sentiasa berterusan lah. Sebab kita tak nak dalam keadaan dengan isolasi, rumah yang terkongkong begitu, stres mereka akan bertambah dan kemudian berlakulah kejadian-kejadian yang tak diinginilah disebabkan oleh tak boleh mengawal kemarahan dan sebagainya. Yang kedua, mungkin saya rasa ni pun saya perlu pertekankan, kalau contohnya penyakit yang memang ada penyakit skizofrenia sikit lagi tentang penyakit skizofrenia, mereka ni kalau hidup dalam keadaan yang terkongkong, mereka akan rasa seperti tidak selesa. Jadi ada satu perkataan yang kita panggil express emotion. Express emotion ni maksudnya kalau mereka ni hidup bersama ahli keluarga yang sangat mengongkong ya, yang suka memberikan critical comment ya. Contohnya kenapa tak bangun pagi pukul 6, kenapa belum makan lagi, a lot of critical comment. Jadi mereka akan cepat terkesan dan jadi relax. Dia dapat sakit balik walaupun ubat tu makan. Jadi ini adalah perlu diambil perhatian ya. Jaga mereka ni seperti mana nasihat oleh doktor lah. Kurangkan kita panggil express emotion tadi, penjagaan daripada segi kesihatan dan follow up itu penting. Ada setengah hospital dia buat telehealth ya. Telehealth tu maksudnya kita boleh jumpa patient dengan cara gunakan ni lah video call dan sebagainya. So gunakan apa yang ada lah. Okay. Right, saya rasa itulah jawapan kepada soalan yang diutarakan tadi ya. Okey, terima kasih Prof. Suzaili. Kita pergi kepada panel yang pertama apakah fine line yang membezakan bahawa seseorang itu mengalami tekanan yang biasa ataupun sudah pun memerlukan bantuan daripada pakar untuk membantu seseorang individu? Okey. Sebenarnya kan Dr. Su, saya akan jawab pendek saja sebab saya rasa Dr. Suzaili pun dah explain dengan begitu banyak dan tepat. Sebenarnya kalau ikutkan ini antara tanda-tanda dia ya, tapi Dr. Suzaili pun lagi arif lah dalam bidang ini. Cuma saya melihat dari perspektif seorang kaunselor, Dr. Suzaili melihat dari perspektif seorang psikologi klinikal. Dan kalau kita tengok macam ada tanda-tanda, kita kena alert juga persekitaran kita. Satu, tanda pada diri kita, tanda pada orang kesayangan kita, orang sebelah kita, orang jiran kita, sahabat kita kena tengok. Contoh bila dia ada kemurungan, macam contoh dia mengurung diri.
Dia tak nak cakap dengan siapa-siapa ataupun dia duduk dalam gelap, ya. Dia tak mau jumpa orang. Itu simptom-simptom. Dia menangis tidak berhenti, nangis saja, macam tak ada apa-apa, langsung dah tak ada harapan. Dia tak dapat tidur, ya. Malam tu tidur sekejap, lepas tu dia bangun. Lepas tu asyik nak marah. Asyik nak marah ni pun tanda-tanda juga, ada gangguan kesihatan mental. Lepas tu ada tanda-tanda nak mencederakan diri sendiri. Macam contohnya dia nak ambil pisau ke, dia terai-terai macam nak lukakan diri dia, nak cederakan diri dia. Satu lagi halusinasi. Mungkin Dr. Suzairi lebih arif kat sini. Ada suara berbisik dengan diri dia. Sebab kita tengok kan kalau suara berbisik ni, kalau orang Melayu kadang-kadang dia kata ni macam ada gangguan, ya. Sebab halusinasi tu sebenarnya suara berbisik yang menggalakkan kita melakukan kejahatan. Contoh bunuh anak tu. Contoh ada suara-suara halus yang susah nak dikawal. Hanya dia saja yang dengar. Yang itu skizofrenia kan, Dr. Suzairi. Okey, mungkin ada juga yang bercakap seorang diri. Ni pun satu lagi, menyalahkan takdir. Selalu dia tak terima, kenapa aku, soalan dia asyik kenapa aku je, kenapa Tuhan buat aku, kenapa tak orang lain. Ini kalau ada simptom-simptom ini, dia dah perlu jumpa kaunselor. Kalau kita tengok kawan kita kan, dia cakap aku je, kenapa tak orang lain, aku tengok orang tu bahagia je, kenapa aku ni macam-macam, pasal tu satu. Itu pun ada simptom, tanda-tanda yang dia sudah perlu dirujuk kepada pakar, kepada kaunselor. Kemudian dia mempertikaikan keadilan Allah. Dia kata orang tu dah lah kaya, dapat semua benda yang dia nak. Aku ni dah lah miskin, tak dapat apa benda. Jadi kalau ada simptom-simptom menyalahkan takdir, contoh ada juga klien saya cakap macam ni, apalah aku ni tak habis-habis susah, lepas satu, aku dah tak larat lah, apa Tuhan ni, apa uji aku macam ni. So kalau ada perkara begini, kita eloklah kita cadangkan dia. Kemudian mempersoalkan diri ditimpa musibah. Itu pun satu perkara lah juga yang saya sebut tadi. Jadi saya rasa Dr. Suzairi dah terangkan dengan begitu baik. Maksudnya kalau kita nampak simptom-simptom ni, jangan tunggu lama-lama. Tengok next slide saya yang terakhir. Yang terakhir ni, kalau ada simptom tu, kita tak perlu tunggu tanda yang teruk. Ya. Janganlah sampai tunggu berlaku halusinasi. Janganlah sampai tunggu dia nak mencederakan diri dia. Dapatkan bantuan segera sebelum menjadi parah. Dan jangan terlambat bertindak, sebab kadang-kadang kita takut kalau orang ni kita tak bantu dia akan pergi lebih jauh, dia akan bunuh diri, nanti dia mati dalam kesesatan. Jadi saya rasa itu sajalah Dr. Suhariza, mungkin perkongsian saya pada petang ini. Saya pulang balik kepada pengacara, Dr. Suhariza. Okey, terima kasih Dr. Sal di atas pencerahan untuk soalan yang keempat tadi. Kita di akhir untuk program Chat About Islam. Mungkin Profesor Dr. Suzairi nak cakap apa-apa sebelum berakhirnya program kita petang ni? Okey, tak banyak yang saya nak sampaikan lah. Tapi saya rasa apa yang disampaikan tadi tentang macam mana nak mengatasi perasaan isolasi pandemik COVID, macam mana cara nak mendapatkan bantuan di mana dan macam mana nak membantu rakan-rakan ataupun jiran-jiran kita pada pandemik COVID ni, saya rasa perlu kita semua faham dengan sebaiknya supaya walaupun pandemik ni masih berterusan, dia dari segi kesihatan mental kita lebih terjagalah, kesihatan mental semua sebenarnya. Ya, jadi itulah saya rasa yang diberitahu oleh Prof Salasiah tadi pun, Prof Dr. Salasiah memang sangat betul. Ya, ada integration antara dari segi coping in terms of Islamic coping dengan dari segi penyakit itu sendiri. In fact, memang rata-rata kajian pun memang kata kalau ada social ataupun religious support sebenarnya dia adalah faktor pelindung yang sangat penting untuk penyakit-penyakit psikiatri. Jadi dengan kefahaman tersebut saja saya rasa sesi petang ni memang diharapkan dapat membantu semualah. Itu saja pesanan daripada saya. Okey, terima kasih Profesor Dr. Suzairi. Okey, Profesor Dr. Salasiah, mungkin nak buat rumusan akhir untuk perbincangan kita petang ni. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Suhariza, pusingan terakhir dan kata-kata terakhir daripada saya. Apa juga ujian yang Allah beri kepada kita semasa pandemik COVID ni, kita terimalah dengan redha. Allah tak akan bagi ujian kalau Allah rasa kita tak mampu. Itu perkara yang perlu kita pegang. Allah akan bagi sebab kita mampu, dan kenapa Allah bagi ujian tu sebab Allah nak tingkatkan darjat kita di akhirat kelak.
Ya. Jadi pada saya macam tadi, cuba tenangkan diri apabila berlaku apa-apa musibah pun sepanjang pandemik COVID ni, patut pujuk hati, baca ayat-ayat motivasi dalam Quran itu yang akan membangkitkan semangat kita, patut ambil tindakan. Buat tindakan apa yang patut, jumpa kaunselor, jumpa psikologi klinikal, jumpa orang-orang yang pakar untuk kita atasi masalah kita. Lepas tu kita doa, kita banyak-banyak doa, doa tu pun bergantung kepada isu dan masalah yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan kita akan dapat petunjuk daripada Allah. Saya sangat teruja juga dengan apa yang Dr. Suzaili kata, memang mungkin dah sampai masanya kita bergabung, ya, macam mana kita boleh menerapkan elemen-elemen spiritual, elemen-elemen Islam dalam perawatan moden. Dan kita pun nampak di Malaysia semua dah ada penerimaan tentang aspek integrasi ini. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Semuanya bukan untuk siapa-siapa, semua untuk kita, semua untuk masalah ummah kita. Mohon maaf ya kalau ada penceritaan yang kurang, ya, terutama kepada IDIP KL kalau ada kurang mencapai apa yang dihasratkan untuk perbincangan kita pada petang ini. Mudah-mudahan dapat diteruskanlah untuk meneruskan lagi usaha-usaha seperti ini yang dapat memberi info, dapat memberi motivasi kepada seluruh rakyat Malaysia, ya, bukan saja orang Islam, bukan Islam juga boleh mengambil manfaat dalam mengikut kepada agama dan keperluan masing-masing. Jadi mohon maaf, sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Sal. Jadi untuk sesi akhir ya, chat about Islam siri 3 ni berkenaan dengan kesihatan mental semasa pandemik COVID-19. Menurut perspektif Islam, pada pandangan saya, kedua-dua panel telah pun menjawab isu-isu yang berkaitan. Sebab ini adalah isu-isu semasa kontemporari yang dialami oleh semua orang, ya, di peringkat global, bukan sahaja di Malaysia. Tapi namun begitu, fokus kita adalah di Malaysia. Saya bagi mewakililah pihak IDIP KL dan juga Perkim sendiri mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada kedua-dua panel, iaitu Profesor Madya Dr. Salasiah dan juga Profesor Madya Dr. Suzaili di atas kesudian menjadi panel kita untuk membincangkan tajuk yang saya kira sungguh bermanfaat dan memberi info-info yang berguna kepada kita semua, InsyaAllah. Okey, sebelum kita mengakhiri majlis kita pada petang ni, kita minta Ustaz Izam baca doa penutup. Ustaz Izam, mohon keberkatan, moga-moga majlis ini diberkati oleh Allah. Persilakan Ustaz Izam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin
Amin. Nampaknya kurang jelas doa, tapi insya-Allah lah, semoga Allah memberkati usaha murni kita semua pada petang ini. Okey, akhir kalam, terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel kita dan juga kepada peserta yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah kita berjumpa lagi di lain sesi untuk chat about Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.